ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan hidayah dan taufik daripada Allah dapat sama-sama kita berada di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan niat ikhlas kerana Allah akan dibayar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pagi ini kita sambung kuliah kitabnya. Kita menggunakan kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut, yakni ilmu fiqh. Jadi pagi ini kita masuk muka surat berapa? Muka surat 2. Tang mana? Air suci pada dirinya. 53. Oh, air yang kena najis disebut mutanajis. Belum lagi yang tu. Okey. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Air yang kena najis. Jadi kategori air lagi lah. Air yang terkena najis, mana najis jatuh dalam dia kan? Ataupun kalau bahasa mudah najis jatuh lah. Dalam air itu disebut air itu sebagai air mutanajis. Air yang terkena najis. Ataupun dia kata sini iaitu air yang termasuk atau jatuh ke dalamnya air najis. Ataupun jatuh sesuatu yang kena najis. Dia bukan jatuh najis, dia jatuh sesuatu yang kena najis. Dipanggil air mutanajis juga. Contohlah. Kan cicak berak. Mana najis dia tu? Jatuh dalam timba. Air yang ada dalam sebaldi tu cicak berak. Jadi taik dia jatuh dalam baldi tu. Bila taik dia jatuh dalam baldi tu automatiklah air tu dipanggil air mutanajis. Sebab jatuh najis di dalamnya. Yang pertama. Yang keduanya, kan dia bukan jatuh najis. Najis ni kena di satu benda. Dan kena di, kita kata sudu lah. Sudu tu kena najis sejak. Kita ambil sudu tu, celuplah timba. Ada tu? Mana? Tu dia sebut. Atau sesuatu yang kena najis. Pinggan, sudu, cawan kena najis. Kita ambil cawan tu, bohlah timba. Tu dipanggil air mutanajis juga. Dua kategori tu lah. Dua kategori dipanggil air najis, iaitu air mutanajis. Tapi syarat dia jadi air najis ni, padahal air itu tak sampai 2 kolah. Itu syarat dia. Air itu syarat dia tak sampai 2 kolah. Kalau tak sampai 2 kolah, bila jatuh najis, dia tak payah tengok berubah atau tidak. Dia tak perlu tengok benda tu. Dia terus hukum najis. Kalau air yang tak cukup 2 kolah. Tetapi kalau air yang cukup 2 kolah, bila jatuh najis dalam air itu, dia kena tengok berubah atau tidak. Itu beza ya. Kalau air yang tak sampai 2 kolah jatuh, confirm terus najis. Bila najis, dia tidak menyucikan lah. Untuk nak angkat wuduk tak boleh lah. Ambil semayang tak boleh, mandi wajib tak boleh. Nak siram pokok bunga, siram. Mati pokok bunga, tak apa lah buat lagu mana. Tapi nak hambak kata, lain pada tu boleh lah nak guna. Air najis tu. Cuma bila basuh pakaian lagi tak boleh. Pasal dia najis. Jadi air yang tak sampai 2 kolah, dia kata lebih kurang 13 tin. 13 tin. Tin tu minyak tanah.
Orang dulu beli minyak tanah kan dia pump dalam tin tu. Ingat tak tu? Tu zaman dululah. Kan dia pump tin. Tin tu ada 13 tin tu. Jadi 2 kolah. Tu kalau sukatan ambil tin tu lah. Lah ni dia buah biskut kan. Tin biskut tu. 13 tin tu. Bersamaan lebih kurang 2 kolah dia panggil. Air yang ada dalam 13 tin minyak tanah. Minyak tanah kan? Bukan tin roti. Macam tin roti tu lah kan. Kan dia pump daripada situ dulu kita duk beli tu. 13 tin tu sukatan dia. Kalau nak ambil tin lah. Tapi tin ni pun kadang-kadang tak tahu dah. Minyak tanah pun tak tahu dah. Sana tempat saya dia panggil minyak gas. Kan sini panggil minyak gas. Minyak gas. Yang minyak tanah kan. Zaman dulu lah. Masa duk pondok dulu. Pergi beli minyak gas botol. Nak bubuh dalam pelita kan. Duduk pondok ni tak ada karen. Karen tak pakai pondok Patih. Dia pakai pelita. Jadi bila pakai pelita kita kena belilah. Minyak tanah tu isi dalam pelita tu. Jadi tahulah tin tu. Tahulah tin tu. Sekarang ni semua karen. Orang Pekan tak tahu. Kampung je lah. Ini semua orang Pekan ni kan. Kampung. Dulu kampung. Lah ni duduk Pekan lah. Standard sikit lah. B40 lah. Kan T20. Level-level tinggi sikit lah. Tinggi lagi. Demo lah. Makna dia zaman dulu lah. Jadi orang dulu dia nak sukat tu macam kita lah ni dia canggih. Dia ada alat timbang semua. Orang dulu dia sukat lagu tu lah. Dia pakai 13 tin ni lebih kurang 2 kolah. Makna air yang ada dalam 13 tin minyak tanah tu. Tu. Dia kata atau 230 liter. Nampak? Tu anggarannya. 230 liter. Makna kalau kita beli air mineral kan dia tulis kan belakang ni 1.5. Jadi dia nak 230. Lebih kurang lah. 230 liter tu bersamaan 2 kolah. Jadi kolah masjid tu, air yang ada dalam kolah tu, lebih tak pada 230? Lebih. Jadi kalau jatuh najis, dia tak najis lah. Kecuali berubah. Sebab dia banyak, dia kena berubah. Berubah pula, dia kena tengok sifat air. Bau, rasa, warna. Itu hikmah bila ambil wuduk berkomor-komor tu. Bila kita ambil air, kita komor-komor, kita boleh rasa air tu. Tu bukan saja-saja sunnah tu. Tapi hikmah di sebalik sunnah tu, ambil air komor-komor, tujuan dia apa? Nak rasa air tu. Kemudian ada satu lagi sunnah. Bila nak berwuduk ni, hisap air ke hidung. Betul ya? Dipanggil istinsyak. Apa hikmah istinsyak tu? Cuba kita cium bau air tu. Bila kita bubur, kita boleh tahu dah air tu bau macam mana. Lepas tu pula kita komor-komor, kita boleh tahu mana? Dari sudut situ lah kita boleh tahu air ni suci. Tak ada berubah apa-apa. Walaupun cicak banyak kat lantai dalam. Kan kita tengok-tengok dalam kolah tu dia cicak ada dekat 2 kilo. Contohlah 2 kilo dalam tu. Kita mau tengok udah cicak banyak. Najis lah. Kena tengok berubah dulu lah. Bukan tengok najis tu. Kalau kita ambil-ambil, air ni bau masam, mana berlaku perubahan lah. 2 kilo cicak. Mana? Cuma geli. Geli bukan hukum. Geli tu kita bincang gini. Saya tak lepas geli ya. Dia bukan masalah sah tak sah. Dia masalah tak lepas nak pakai ayat tu. Pasal saya ni geli. Tapi hukum dia kalau orang pakai ayat tu, ambil wuduk, sah ke tak sah? Sah kalau dia tak berubah. Tapi kalau air yang sedikit, dia tak payah tengok dah perubahan. Ada najis dalam tu, najis terus. Dia panggil air mutanajis. Nampak tu? Jadi mesti kurang daripada 2 kolah. Kalau 2 kolah, dia ada kekuatan menolak najis. Kalau kita tengok dalam beberapa kitab fiqh Arab ni, air ni bila dia banyak, dia ada kekuatan. Menolak najis tu. Maksud dia najis tu tak boleh menyebabkan air berubah. Sebab air tu banyak. Tapi air yang sedikit boleh jadi berubah. Sebab tu setengah ulama' dia takdir. Air yang sedikit ni dia takdir. Takdir ni kena buat satu timba lagi. Contohlah, air ni najis, air kencing.
yang telah hilang bau dia, rasa dia, warna dia. Kita ambil air kencing tu bubuh dalam satu timba. Najis tak? Tapi kita tengok tak berlaku perubahan apa pun. Sebab air kencing tu dah hilang warna dia. Dah hilang bau dia. Dah hilang rasa. Tapi rasa tak tahulah siapa nak rasa. Tapi memang dah hilang semua tu. Kita tengok dalam timba ni. Kita kata, ni kena ada kencing dalam ni. Tapi tak berubah pun. Kena takdir. Ambil satu timba lagi. Isi air yang banyak macam timba tu juga. Dari sudut warna, kena cari sesuatu yang bau dia kuat. Bau dia kuat. Kalau kata jenis bau, ambil satu benda yang sangat bau kuat. Setengah ulama kata, ambil benda kimian. Bubuh dalam timba tu. Kemudian dari sudut warna, cari satu benda yang warna dia ni kuat. Macam kita pati sirap tu. Nampak? Ambil, tuang. Yang kata hak bau tadi kimian, buh dalam tu. Jadi bila buh benda ni, berubah tak yang kita buat ni? Berubah. Mana yang tadi tu pun berubah. Tu takdir dia. Tu kaedah cara takdir air nak guna tak guna. Kita kena buat satu lagi. Tu contoh tu. Makna dia buat ni. Kalau yang ni berubah, menunjukkan yang tu pun berubah. Hakikat dia. Sebab yang ni berubah. Walaupun air kencing tadi dah hilang warna, hilang bau. Nampak tak? Tu ulama' dia buat siap dah benda tu. Cuma nak cerita kata, setiap air yang kurang 2 kolah, faham mudah ya. Jatuh najis ataupun sesuatu yang kena najis, jatuh dalam dia. Air itu hukum dia najis. Jadi dalam istilah fiqh dipanggil air mutanajis. Ingatlah. Air mutanajis. Air mutanajis ni tak termasuklah dalam kategori air mutlak. Dia tak masuk. Dipanggil air najis. Tu syarat dia tak sampai 2 kolah. Air kumbahan. Ya. Tak ada bau, tak ada apa. Okey, air kumbahan tu air najis ke bukan air najis? Kalau air najis tu boleh proses beri jadi suci. Buang najis tu macam mana dia proses? Kan dulu ada air mineral tulis air kumbahan kan. Kita duk minum berapa botol dah. Tak minum kan. Tapi nak cerita kata air tu najis. Hang proses lagu mana pun dia najis. Ya? Sebab air tu najis. Contoh air kencing, proses beri jadi suci boleh? Boleh? Air kencing, kita himpun banyak-banyak boleh 2 kolah. Kita proses air kencing tu. Beri jadi suci. Boleh tak? Takkan suci kan? Tak tu. Sebab tu air kumbahan jangan minum. Kalau di Singapura, mereka minum kan? Sebab mereka tak ada air kan? Dia proses rawat. Dia yang boleh minum gini. Air kopi. Boleh tak ambil sembahyang? Air kopi. Sini panggil apa? Kopi. Panggil apa? Sini panggil kopi ke apa? Air kopi kan? Air sirap, boleh tak ambil uduk? Tak boleh. Sekarang ni boleh proses. Beri jadi sirap tu sebelah, air sebelah. Boleh tak ambil air tu uduk? Boleh. Sebab dia bercampur dengan benda suci. Kopi tu suci. Sirap tu suci kan? Jadi kalau kita boleh asingkan, sirap dengan air tu boleh asing. Contohlah. Boleh asingkan. Mana? Sah. Air kencing nak asing dulu mana? Air kencing. Dia najis Najis nampak tak? Air kencing yang bercampur dengan air yang banyak. Yang tu boleh lah ambil uduk. Sebab tak berlaku perubahan. Jadi air kumbahan tu dia memang ambil air kumbahan kan? Dia takungkan air tu kan? Kemudian dia pusinglah air tu. Buat apa aku tak tahu lah. Dia hantar kat masjid-masjid. Tak kot. Kan? Jadi jam lah tu. Air tu tak boleh minum lah. Najis. Mana boleh minum? Buat pasal berak tak boleh. Pasal dia air najis. Kecuali dia campur dengan air yang banyak, tu lain cerita tu. Air yang contoh air ni najis, kita himpun, ambil air dia tuang tu jadi 2 kolah. Lepas tu tak berubah apa? Suci. Sebab air najis tu sikit, air lain banyak campur. Yang ni memang proses air najis tu. Hukum dia najis. Air kumbahan tu. Sebab tu kena beli, perhati tengok. Setengah negara tu kita tengok ni air apa? Air yang diproses, air yang dirawat. Rawat daripada kumbahan. Kita pun minum. Cerdik. Jam tu jangan main. Sebab dia kesan tau. Makanan, minuman yang haram. Dia dikesan. Kalau orang kampung panggil benak. Tahu benak? Dia jadi otak ni tumpui. Siapa? Untuk makan benda haram. Itu jaga tu. Okey. Saya duduk. Ada ayat di kitab dia. Posisi masjid patut
Washing machine. Lupa nak tutup. Jadi pada aku cicak berak. Jadi besok lepas tu kain tu tak perasan pun masuk di kain tu. On kain tu. Oh, maksud dia cicak berak dalam mesin tu. Dia pergi buka lah. Dia tak tutup. Cicak berak masuk dalam tu. Jadi, bila basuh air tu, dia bergaul lah dengan cicak tu. Betul tak? Dia bergaul dengan cicak. Lepas tu baju tu esok kita pergi sidai, jemur kering pakai. Betul tak? Ngaji ya. Dia sebab tu, washing machine ni, kalau kita basuh, dia gini. Setengah orang, dia memang bagi mesin proses apa semua. Tapi bila dia keluar baju, dia cucur pula baju tu. Tahu cucur? Bukan cucur goreng tu. Dia ambil baju tu, dia cucur air. Dia siram air tu. Dia siram air pula, siram baju tu. Dia masuk mesin. Dia mesin macam biasalah. Tapi bila keluar, dia tak keringkan tau. Sebab dia kan ada mesin manual tu. Bila dah dia proses dia semua lah tu. Dia pusing-pusing semua siap. Okey, dia buat keluar baju tu. Kemudian dia jemur baju tu. Dia bilah baju dengan air mutlak. Air mutlak. Jadi baju tu jemur, tak ada hal. Tapi biarlah betul najis ya. Dia ginilah. Setengah orang kata, mesin ni, dia ada air baru masuk. Dia tukar air kan? Setengah orang, dia faham kata, bila masuk air baru tu, dia keluar lah. Jadi macam bilah. Faham tak tu? Kan kadang-kadang kita ambil baju anak kita, cucu kita tu, bukan bersih. Kadang kencing apa kena seluar, kita masuk dalam mesin sekali. Betul tak? Lepas tu kita basuh dengan baju kita sekali. Betul? Jadi baju anak kita tu najis. Saya memang setengah orang dia kata boleh, tak ada masalah. Tapi saya pesan kat isteri, okey, kalau baju anak yang najis, jeruh dulu kat luar. Basuh dulu. Basuh dulu baru masuk mesin. Sekali kalau baju kita peluh je. Boh sekali, tak apa lah. Tadi cicak tu gaul sekali. Pasal dia duduk dalam baju tu kan? Gaul sekali. Jadi air tu masuk bukan 2 kolah. 2 kolah. Tu setengah orang tak mau tu. Najis ya. Tapi nak hilangkan najis tu keluar, jeruh ya. Jeruh. Selesai. Mesin besar-besar di kedai Dobi tu. Kan? Tu kedai Dobi kan. Kita pun tak tahu. Masuk baju semua sekali. Ni pun banyak dah ulama bincang ni berkenaan dengan basuh pakai mesin ni. Kan? Sebahagian ulama kata tak apa. Sebab air yang tu dia berubah, bertukar. Sebahagian ulama dia tak mau. Sebab dia nak cermat. Cermat ni mana nak hati-hati. Takut baju yang kita pakai tu baju mutan najis. Sebab bergaul dengan pakaian yang ada najis. Tu kita basuh 2 ke. Hak mana najis jangan boh lagi. Jeruh dulu. Hilangkan najis dulu baru masuk sekali. Selamat. Jeruh sekali tak apa dah. Beri kenal semua. Maratai kan macam kita buka paik. Kita buat baju buat gitu kan. Okey dah. Lepas tu bila kita dah basuh tu, biar kita pun mesin tu kita nak beri kering. Contoh kan. Banyaklah kerja sikit. Tapi yang penting bersih. Sebab tu bersih ni dia separuh daripada iman tau. Dia nisfu iman. Iman ni cabang dia banyak. Sebahagian ulama kata 70 cabang iman. Salah satu cabang iman ni nazafatu, kebersihan. Tu orang kita kena jaga bab tu, bersih tau. Pasal memang diajar oleh syariat. Kebersihan. Kena hati-hati lah. Apa tu? Mesin kena tutup. Jangan nak biar tenganga apa tu. Cicak dia bukan kira berak tak mana. Sehari 2 ni daripada viral apa? Cicak, pijak cicak. Batal wuduk. Ada tengok. Saya pun member hantar. Member kata betul ke Ustaz? Pijak cicak ni batal wuduk. Saya kata selama saya duduk mengaji ni tak jumpa lagi. Pijak cicak ni batal wuduk. Yang saya tahu, pijak cicak sambil kentut. Betul. Dia pijak, lepas tu dia kentut. Makna dia keluar sesuatu daripada 2 jalan. Perkara membatalkan wuduk. Cicak tak batal. Cuma wajib basuh lah, najis. Tu kena mengaji ke tu. Jangan buat keluar lagu tu, naya orang. Okey. Air tangki tu 2 kolah. Saya mengalir, lepas tu tutup kan. Atas kan. Kalau kata ada najis dalam tu, tak cukup 2 kolah najis kan. Sebab tu kadang-kadang tikus mampus kan. Dia bau kan, air tu bau. Awak bau bangkai ni. Bermakna berlaku perubahan lah. Najis tu. Kecuali tu. Tangki dia. Macam di sini tu dah tangki. Terjun pi, cicak 8 ekor.
Dia tak berlaku perubahan. Tak najis lah. Sebab air yang banyak, berubah baru najis. Tak berubah, tak najis lah. Cuma kita tak mandi lah sebab bahaya kan. Tikus mampuih ni kalau kita tak buang, bahaya tikus kan. Yang tu masalah kesihatan lah. Tapi dari sudut hukum najis tak najis, berubah tak? Tak berubah. Tak najis lah. Tu kalau air yang banyak. Itu dia sebut tu. Sama ada berubah atau tidak, air ini tidak suci. Tu. Air yang jatuh najis, dia sikit. Berubah tak berubah, tak payah bincang. Dia hukum dia najis. Tak suci, makna najis kan. Dan tidak menyucikan benda yang lain. Mana diri dia sendiri pun tak suci, makna tak menyuci untuk diri dia. Mana kita nak minum pun tak boleh. Sebab dia tidak suci pada dirinya. Lepas tu tidak menyucikan yang lain. Kita nak ambil wuduk, kita nak basuh baju, nak basuh berak, semua tak boleh. Air ni. Faham tak? Nak minum untuk kita pun tak boleh, nak basuh baju pun tak boleh. Mana dia ni najis. Air ni. Air mutanajis. Ingatlah tu. Kategori air mutanajis, iaitu air yang jatuh di dalamnya najis ataupun sesuatu yang najis dan air itu kurang dari 2 kolah. Hukum dia najis. Jadi tak boleh minum, kemudian tak boleh digunakan untuk mengambil wuduk ataupun mengangkat hadas besar, tak boleh. Habis. Itu air najis. Tidak termasuk di dalam golongan ini jika terjatuh ke dalam air itu najis yang dikecualikan. Tak masuk dalam kategori air najis. Yang ni tak masuk. Apa dia? Dia kata air terjatuh ke dalam air itu najis yang dikecualikan. Dia ada beberapa kategori najis yang tak masuk, dikecualikan. Tak apa. Najis ni tak apa. Contoh dia kata tu. Umpama bangkai. Bangkai ni binatang yang mati tanpa sembelihan syarak. Orang panggil bangkai lah. Kalau sembelih syarak, orang tak panggil bangkai. Kan? Dia tanpa sembelihan syarak. Dia panggil bangkai. Ataupun binatang ni, dia tak boleh makan. Kita sembelih juga. Bangkai juga. Rimau. Boleh makan tak rimau? Kita pun nak melih rimau. Baca bismillah. Bismillah. Jadi harimau yang kita sembelih tu, bangkai. Walaupun hang sembelih. Sebab dia tak boleh dimakan. Faham tak? Ada binatang yang kita sembelih ni tujuannya kita nak makan. Yang tu dia tak panggil bangkai lah. Okay? Jadi dia kata binatang umpama ni. Kecualikan umpama bangkai binatang yang tiada berdarah mengalir. Macam apa? Lalat. Jatuh dalam ayak. Cicak jatuh dalam ayak. Tubuh cicak lah. Mampus dalam timba. Setimba ayak. Tengok-tengok kita pergi tengok. Allah, cicak mampus. Jadi air tu kita nak hukum najis ke tak najis? Kena tengok binatang tu. Binatang yang mampus tu. Adakah binatang ni ada darah mengalir? Cicak ni ada tak darah mengalir? Balik nanti. Tangkap cicak. Tangkap cicak. Kepak 2. Kepak 2 ke, potong 2 ke, dia tak ada darah mengalir. Cicak ni, binatang yang tidak ada darah mengalir. Jadi kalau dia jatuh dalam ayak, dia mati. Ayak tu bukan najis. Kecuali berubah. Faham tak tu? Jadi berubah ni, dia sebab darah. Darah yang ada pada binatang tu menyebabkan air tu berubah. Kalau binatang yang tak ada darah mengalir, dia payah nak berubah. Sebab tu dia kata tak masuk dalam kategori air najis. Kita order teh tarik. Teh tarik ke, Nescafe tarik ke. Tiba-tiba tengah-tengah minum sikit, lalat jatuh dalam air tu. Najis tak air tu? Jadi kita tengok, lalat tu mampus. Bukan kita sembelih tu. Dia jatuh, dia mati. Bangkai tak? Bangkai. Bila bangkai, ada tak darah mengalir? Lalat tak ada darah mengalir. Jadi nak buat macam mana? Tekan lalat tu pergi tenggelam semua. Tu Nabi ajar tu. Nabi ajar tu. Maknanya bila lalat jatuh dalam minuman seseorang kamu, pastikan kamu tekan lalat tu pergi tenggelam. Tubuh dia semua. Sebab lalat ni, bila dia jatuh dalam minuman, dia akan turun sayap dia sebelah kiri. Sayap sebelah kiri ni ada racun. Itu penyakit tu.
Jadi Nabi suruh tekan sekali, mana sayap sebelah kanan pun tenggelam. Sebab sayap sebelah kanan ada penawar dia. Tu lalat tu, binatang yang bawa dua benda. Racun, penawar. Lalat ni. Jadi Nabi suruh tekan lalat tu biar tenggelam. Bila tenggelam lalat tu makna penawar yang duduk di sayap sebelah kanan pun keluar lah. Jadi air tu tak mudarat apa. Boleh minum lah. Cuma buanglah lalat tu dulu. Jangan tokak sekali lalat pula. Lalat tu ambil buang lah. Lepas tu minum. Tapi kita minum tak? Sekejap. Tak nampak lah. Sebab tu bab najis dia kena tengok. Zahir kan? Nampak taik di kaki lalat lah. Sebab tu dimaafkan. Kalau benda-benda sikit lagu tu. Kalau duk bincang lagu tu, teruk. Kena ambil tu teropong tengok. Sebab tu fiqah ni dia macam tu je. Melainkan kita tengok dia duduk situ. Kena taik tu, dia mai kat dahi dah. Dan taik pun ada di dahi. Yang tu baru najis. Ada. Dia gini. Hukum dia gini. Sebab tu fiqah ni dia zahir, bukan batin. Kalau nak bincang batin, dia tasawuf. Dia bukan zahir. Zahir. Hukum nak hukum zahir tak zahir. Okey. Najis yang ada di kaki lalat yang kita tak nampak. Hukum dia suci ya. Najis yang ada di kaki lalat, dia hinggap memang nampak najis tu. Makna zahir lah tu. Najis ya. Bab penyakit, perubahan penyakit sebab lalat tu masalah lain. Masalah cerita hukum najis tak. Sebab tu fiqah dia jangan sampai macam tu. Sekali lagi pakai tak buat apa, lari pada lalat. Dia tak payah macam tu. Dia jadi susah nanti tu. Tu was-was tu. Sebab tu kita tengok lalat kan, kita pun risau. Pasal lalat, tambah lalat hijau. Kan lalat hijau ni suka duduk di tempat kotor kan. Sampah apa. Kita pun pergi tempat sampah, lalat mai. Kelang kabut gitu. Pasal apa? Risau dia hinggap. Tak payah. Kalau dia hinggap, hang tengok. Dekat baju. Tempat dia hinggap tu ada najis tu. Najis. Sebab tu dia fiqah lagu tu je. Jangan sampai macam tu. Jadi masalah tu. Cuma nak cerita lalat tadi, dia kategori binatang yang tidak ada darah mengalir. Kalau dia jatuh dalam minuman, dia tidak menajiskan minuman. Kalau dia hinggap kat makanan? Dia tak najis kalau tak nampak. Nampak tak? Najis di kaki lalat tu. Cuma penyakit masalah lain lah. Masalah hukum. Kita duk bincang ni hukum. Masalah penyakit kena tanya doktor. Hukum dia, najis ke tak najis makanan yang dihinggap lalat? Tak najis. Kedarah kalau nak kedarah. Risau kena penyakit. Jangan makan. Itu saja. Tu kadang-kadang dia kena lagu tu. Hukum. Semut. Semut ni tidak najis, binatang yang tak mengalir. Tapi dia ni kalau kita ambil semut tu makan, salah. Salah. Ni kita makan nasi tiba-tiba tak tahu tengok semut ada. Dah telan lah, nak buat lagu mana? Telan terus. Tapi nak cerita semut tu, kalau jatuh dalam minuman, kita nampak semut tu, kena buang lah. Ni kita tak nampak semut tu. Kita minum. Minum tengok bawah penuh semut. Hak masuk banyak mana aku tak tahu. Nak buat lagu mana? Dia bukan najis. Nampak najis ya. Kena buang. Darah mengalir lah kita. Darah kita. Lah ni hak dia tak isap darah, dia cuba pergi koyak tengok. Ada tak darah? Tak ada. Bila dia isap darah kan? Darah tu ada. Najis lah darah tu. Kena basuh. Ni dia tengah tak isap, dia ambil dia koyak. Memang tak ada darah mengalir. Nyamuk, cicak, lipah. Kala jengking Ada kala jengking? Tengoklah binatang-binatang yang tidak ada darah mengalir. Dia tak menajiskan air bila dia mati dalam tu. Cuma macam tadi lah, penyakit. Kalau minum air bekas cicak ni, boleh jadi cicak man tu. Jangan minum lah. Kalau minum air ni lalat, boleh jadi lalak man tu. Tak usah minum lah. Masalah kalau orang nak minum, dia kata najis tak? Kita kena jawab itu, tak najis. Tapi saya tak boleh minum. Itu masalah saya. Hukum tak ubah kan? Hukum tak najis. Tu. Jadi itu dia kata, tidak termasuk di dalam golongan ini. Maksud termasuk, tak masuk dalam golongan air najis. Air mutan najis. Tak jadi air mutan najis. Jika terjatuh ke dalam air itu, najis yang dikecualikan. Ada najis yang dikecualikan. Umpama dia, contoh dia,
bangkai binatang yang tiada berdarah mengalir ketika dikoyakkan seperti lalat. Lalat ni tak ada darah mengalir. Cuma tadi bila lalat jatuh dalam minuman, jangan pi buang minuman tu. Bazir sebab dia bukan najis. Jadi nak buat lagu mana? Kita ambil lalat tu macam tadi, tekan bila tenggelam, kemudian keluarkan lalat tu. Lepas tu minum Sebab dia tak ada penyakit dah. Sebab Nabi kata, sayap sebelah kanan bawa penawar. Nabi kata, bukan kita. Kemudian kita pun minum. Pasal Nabi kata tak ada penyakit dah. Minum Kalau pi buang, makna dia Nabi suruh minum, jangan buang, membazir. Tapi kita ni bila lalat duduk tu, lalat baru. Nampak? Kita minta baru. Betul tak? Kita tak minum dah air tu. Sebenarnya agama lagu lain. Nampak? Tu kadang-kadang tuan kedai pun, oh ya ke lalat ke? Tak apalah, saya tukar baru. Yang ni dia pergi buang. Nampak? Sebenarnya tak payah buang. Nampak? Mazir. Tekan lalat tu, pergi tenggelam. Bila lalat tu tenggelam, mampus tak lalat tu? Mampus tak? Mampus. Tu hukum boleh bunuh lalat. Nampak? Minum air yang lalat jatuh, kemudian kita tekan lalat tu pergi tenggelam kan? Dia jatuh tu macam tu, kita tekan dia pergi tenggelam. Lagi lemah, mati terus lalat tu. Jadi hukum bunuh lalat tu, sekarang ni orang duk bunuh tak lalat? Bunuh. Beli kertas sekeping macam gam. Letak tu, lalat penuh itu. Jadi ambil hadis mana boleh bunuh lalat? Hadis tu Hadis tekan lalat tadi tu. Nampak? Kita tak kerti lah. Ulama ambil. Kita tukang cerita je. Okey. Kemudian kita ambil tangan kita, tekan lalat tu pergi tenggelam. Itu usaha kita, betul? Usaha kita nak dapatkan ubat kan? Sebab tu hari ni boleh pergi cari doktor. Bila sakit. Berdasarkan hadis lalat ni lah. Faham tak cerita ni? Kan kita duk pergi cari doktor sakit kan? Nak pergi jumpa doktor ni, ambil ubat. Ambil di mana sumber tu? Sumber dia hadis lalat tu lah. Kita boleh berubat. Lalat tadi, dia jatuh, sayap dia ada racun kan? Jadi kita nak dapatkan sayap dia yang tak ada racun, penawar tu. Jadi kita yang tekan lalat tu, betul? Mana kita yang usaha tu? Sebab tu dalam perubatan, kita boleh usaha nak berubat. Berdasarkan hadis ni lah, ikhtiar. Ada kata serah pada Allah. Serah saja, tak cari usaha, tu bukan ahli sunnah jemaah. Dia kena usaha. Lepas tu baru serah. Cuma ada orang, dia usaha dah. Soal dia berdoa je. Ya Allah, kalau sakit ni, kan, boleh menyebabkan saya ni, tak boleh nak buat ibadah, hilangkan sakit saya. Dia usaha dengan doa je. Saya Tok Guru saya tahu lah. Tok Guru saya ni, sakit sesuatu, sakitlah kena sakit. Dia tak pergi jumpa doktor 3 hari. Lepas pada tu baru jumpa. Dia akan biar sakit tu 3 hari. Kita sakit tu tak main lagi. Faham tak? Duduk di tol Jelapang tu. Sakit tu tak main kat kita lagi. Berasa nak demam. Demam tak lagi. Berasa tau, berasa. Berasa tu tak main lagi lah demam tu. Tapi pergi cari ubat dah. Salah dah? Tak salah hadis tu. Ikhtiar tu, tak salah. Tapi ada orang, dia tak ubat tau, 3 hari. Dia biar sakit tu. Dia rasa sakit tu. Dia sabar. Lepas 3 hari tu, hilang. Tak ubat dah. Try tengok. Sakit gigi, jangan makan ubat. Biar 3 hari. Tok Guru saya, sakit gigi, mengajak tau. Mengajak kitab dalam keadaan sakit gigi. Boleh? Kita bukan mengajak, pergi dengar pun tak boleh. Duduk geram tengok ustaz tu. Ustaz ni kau sepak boleh tau. Pasal apa? Sakit gigi, dia boleh mengajak tau. Arwah Pak Teh. Saya terkejut tau. Sakit tulang belakang, nak berjalan ni kena pegang dinding. Dia turun mengajak juga tau. Kita duk perhati tengok. Kalau aku ni pakai tak mengajak terus lah. Dia boleh turun main mengajak anak murid ni. Dalam keadaan sakit. Kata-kata. Ada orang ni boleh pergi sampai tak tau. Betul apa tu?
Tak ada. Maksud dia pakai gini lah. Dia pakai kaedah biar rasa dulu. Kan kifarat dosa. Kan sakit ni biasa kita duduk mengaji dua kan. Satu kifarat dosa. Yang keduanya angkat darjat. Tu sakit. Jadi dia pegang yang tu. Jadi bila Allah beri sakit ni, aku ni dosa banyak. Jadi aku kena terima dulu sakit ni. Jangan berubat lagi. Beri ada sakit dulu. Hilang lah tu. Tapi kalau kita tak hilang juga, pergilah cari doktor. Tapi nak cerita dia nak terima sakit tu dulu. Pertama nak beri hapus dosa. Yang kedua, kalau dosa kita duduk taubat hari-hari, darjat kita Allah Ta'ala angkat. Tu sakit. Sebab tu bila pergi ziarah orang sakit, kena sebut dua benda tu. Jangan duk sebut kat dia, ni, hang sabar lah. Allah Ta'ala tengah uji hang. Nak tengok hang sabar tak sabar. Tu salah tu. Sebab bila kita cakap macam tu, macam ni, hang kena sabar tau. Sebab Allah Ta'ala tengah menguji hang. Allah Ta'ala nak tengok hang sabar tak sabar. Tak uji pun Allah Ta'ala tahu. Betul tak? Allah Ta'ala maha mengetahui. Sebab tu bila pergi ziarah sakit, ni cakap macam tu. Cakap macam ni. Allah Ta'ala beri sakit ni dua sebab. Pertama, sebab dosa kita banyak. Jadi setiap orang yang sakit, Allah Ta'ala kifarat dosa dia. Gugurkan dosa dia. Sebab tu sakit. Sebab tu tengok orang nak mati. Kolek dia mesti sakit tu. Orang Islam. Bila nak mati, mesti ada sakit juga. Sebelum mati. Tengok Nabi SAW. Demam. Nampak? Teruk Nabi demam. Nampak? Nabi ni bukan ada dosa. Tapi kenapa demam? Angkat darjat. Kita habaq kat orang sakit lagu tu. Dia kata, hang ni Allah Ta'ala sayang ni. Dia beri sakit ni. Sebab apa? Sebab dia nak kifarat dosa hang. Hang dosa banyak. Jumaat pun tak pergi. Tak payah sebut lain tu. Sekejap lagi dia mati terus. Orang cakap elok-elok dengan dia kan. Hang ni gini. Allah Ta'ala nak kifarat dosa hang ni. Kita ni semua orang berdosa. Kita bukan Nabi. Jadi hang kena sabar. Macam tu dia boleh terima. Oh ya kau kifarat dosa kah? Sebab tu mati mudah lepas pada sakit tu. Ataupun kita tengok orang ni bagus. Orang ni memang kaki semayang. Dia ni kategori orang soleh. Kita cakap dia. Ni nak naik darjat ni. Selalunya orang sakit ni nak naik pangkat. Nampak tak? Tu contoh orang duk buat tu. Anak kita, cucu kita. Kadang-kadang sakit tak? Budak ada dosa. Pasal apa sakit? Pasal lepas dia sakit, dia boleh berlari. Lepas pada dia berlari tu, dia sakit, demam. Dia boleh memanjat. Nampak? Darjat dia tu berubah. Budak merangkak, demam. Merasa duk merangkak tu berlaku demam lah. Lepas pada demam tu, boleh berjalan lah. Lepas pada demam jalan, berlari pula. Nampak tu? Darjat dia berubah. Sebab dia tak ada dosa. Jadi Tok Guru ni duk pegang tu. Nak kifarat dosa ni. Jadi aku kena sabar sikit. Biar rasa sikit lah sakit tu 3 hari. Lepas tu pergi berubat lah. Ubat sakit kita tu lagi kuat ibarat dosa tu. Macam mana? Kalau kuat seorang tu sakit ataupun Setengah ulama kata lagi kuat ujian lah. Sakit tu macam ujian lah. Lagi berat ujian dia, lagi sakit teruk, lagi banyak dosa keluar. Cuma dosa besar ni kena taubat lah. Dosa kecil-kecil kita tak ingat apa tu, gugur dengan sakit tu. Dosa besar memerlukan taubat. Sebab dia tak padan dengan sakit tu hilang tu. Cuma kurang. Dosa-dosa kita tu gugur hak kecil-kecil tu. Lagi kuat sakit, lagi banyak. Sebab ibadah. Ibadah ni pahala banyak duduk di mana? Teruk. Lagi teruk ibadah yang buat, lagi pahala banyak. Sebab tu ibadah yang senang, pahala tetap ada. Sebab ibadah. Tapi nak banding dengan ibadah yang susah. Sebab tu orang sakit nak semayang. Dengan orang tak sakit. Teruk orang sakit tu. Tapi dia usaha juga semayang. Pahala dia lebih. Sebab dia usaha lebih. Bawa tongkat. Angkat kerusi tu. Nak pergi masjid, kerusi dia angkat. Kalau dia tak redha, masalah lain kan. Sebab tu kena faham benda tu. Kalau dia ngomong sikit, tuan-tuan sakit kepala. Dia pencak, dia ada bunyi cak sakit kepala. Bila ada momen. Cak tu. Dia cak tu lagu tu. Dia lepas cak, dia ada cak sakit kepala pula. Allah, ni sakit lutut pula. Ni sakit ni pula. Jadi kalau dia cakap tu, dia mengeluh sebab sakit. Rugi lah. Mengeluh kan, dia kena sabar. Maksud dia sakit ni, sakit kepala. Cakap macam tu tak apa. Aduh, sakit kepala pula dah. Hari tu sakit bisoi. Hari tu sakit. Tu macam tak reda. Kena terima lah. Jadi kena faham awal dulu lah. Setiap sakit ni mengkifaratkan dosa.
Lagi teruk sakit, lagi banyak dosa gugur. Kan? Imam Syafi'i, masa nak wafat, sakit dia, sakit buasir. Imam Syafi'i. Sampai mengajar, duduk lantalam. Pasal darah duduk keluar. Kita ada sampai tak tu? Tak ada. Tu Imam Syafi'i tu. Tok kenali tau, Tok kenali. Kenal Tok kenali? Kenal ya? Jumpa berapa kali? Tak jumpa lah. Cerita. Tok kenali ni salah seorang ulama' tanah Melayu yang hebat lah. Duduk di Kelantan tu. Dia ni, sebahagian orang duk cerita, dia ni masa nak mati, dia kena jadi penyakit di kaki ni. Maknanya jadi macam sakit kudih di kaki ni sampai ada ulat. Bila ulat tu jatuh, dia ambil balik ulat tu letak situ. Pasal apa? Sian ulat tu takut tak ada makan. Orang hak alim tu, diberi sakit. Apa dia? Nak cuci dosa. Sebab tu kena terima benda tu. Sakit tu. Bukan saja-saja. Orang tak pernah sakit ni Fir'aun. Fir'aun sungguh lah. Dia sakit 2 kali je. Bila? Masa bila dia sakit Fir'aun ni? Cuba cerita. Siapa boleh cerita boleh balik. Masa Nabi Musa tarik janggut dia. Tu dia sakit. Kan dia ambil dukung Nabi Musa masa kecil tu kan. Dia kata, "Mai tengok budak ni." Isteri dia Asyah pun bagi kat dia. Dia pun ambil dukung-dukung. Nabi Musa tengok muka dia, Nabi tarik janggut. Nabi Musa kecil lagi, tarik janggut, bergegar otak dia. Dia sakit nak mampus orang Kedah tu. Sakit betul-betul sekali. Sakit yang kedua ketika air laut masuk dalam kongkong dia tu. Masa dia jalan dalam laut nak ligan Nabi Musa. Kata ulama 2 tu je sakit dia. Lepas tu tak pernah sakit. Pasal Allah Taala tak sayang. Sebab tu orang yang sentiasa sakit macam kita lah. Orang mukmin, kifarat dosa Allah tak sayang lah tu. Sebab biasa lagu ni, kaedah dia. Bila sakit, orang hak sakit ni sebut apa? Allah. Allahu. Allah. Allah. Nampak? Dia akan ingat Allah bila dia sakit. Kita kan berolek lagu tu. Sebab tu pergi hospital. Ada orang sakit di hospital tu, dia duduk menari Zumba dah. Tak ada. Sebab dia duduk fikir apa? Allahu Akbar, ujian, Masya Allah. Dia sebut kalimah tu. Bagus tak kalimah tu? Nampak? Jadi mari daripada mana kalimah tu? Bila hang sakit. Bila tak sakit, tengoklah. Ya ye. Kan? Go semua ada. Sakit Allah. Allahu. Masya Allah. Nampak tak? Tak ada lagi lah orang di hospital tu, dia sakitnya sambil menyanyi. Kan? Dia tak menyanyi. Dia akan mengingati Allah. Tu sakit tu kelebihan dia situ. Tapi ulama' ni, orang-orang alim, dia nampak kita ni, dia baru nak pergi ke situ. Baru duk proses nak pergi ke situ. Sebab tu dia terima sakit tu. Dia sebut Tok Guru saya tu, dia biar. Lepas tu baru minta doa. Kalau kata Allah Ta'ala nak beri hilang sakit, di situ tauhid kuat lah. Sebab dia tak perlu ubat. Yang melegakan sakit Allah. Betul tak? Jadi kita pergi makan ubat tak salah, usaha, ikhtiar. Tapi kalau kita serah, boleh hilang lah sakit. Tok Guru saya macam 3 hari biar. Kalau kata dalam masa 3 hari, kalau Allah Ta'ala nak beri hilang. Dan hilang sungguh. Nampak tak? Yakin sungguh. Tapi kita nak cukup 3 hari tu, gelabah dah. Bini pula kata, "Abang, pilah hospital cocok ubat tu. Jangan duk biar lagu tu, sekejap tak boleh bangun terus." Bukan bini kita tak percaya Allah menyembuhkan sakit. Tu cuma ikhtiar je. Tapi cocok 3 jarum pun tak lega-lega. Nampak tak? Tu ingat molek tu. Bukan macam tu dah. Isteri lemah dengar kita punya. Isteri serabut. Serabut kepala tu dengar. Sikit-sikit mengeluh. Kan? Tak apa. Sikit nyuruh dah. Sikit nyuruh. Apa dia? Sikit menyuruh. Buat itu, buat itu. Manja. Biasalah, romantika. Orang tua-tua lagi romantika. Okey, habis. Dia kata lalat, kumbang, kala, lipas, cicak dan sebagainya. Nampak tu? Ni semua binatang yang tidak ada darah mengalir. Kalau jatuh dalam air, tidak jadi najis air tu. Walaupun cicak tu mampus. Walaupun lipas tu mampus. Cuma bawa penyakit. Masalah lain tu. Cuma cerita hukum najis dah air tu. Tak. Sebab binatang itu tidak ada darah mengalir. Bila tidak ada darah mengalir, air itu tak busuk. Sebab binatang yang busuk air ni bila dia ada darah. Macam tikus. Tikus ada darah.
Tu ayat bau. Kau ni bau. Busuk bangkai gila. Cicak duk lagu tu lah. Ambil cicak tu buang. Ambil wuduk. Sebab dia bukan najis. Faham tak? Sebab cicak bukan najis. Take cicak najis eh. Dimaaf. Itu dia kata. Dikecualikan. Najis yang dikecuali. Bukan kata nak faham kata cicak bukan najis. Dia najis tapi dikecualikan. Bila dia mampu. Sebab dia binatang yang tidak ada darah mengalir. Syaratnya. Syarat nak kata air yang jatuh cicak ke, lipah ke, kalau jengking ke, lalat ke. Syarat dia bukan dicampak dengan perbuatan. Bukan kita pergi ambil cicak tu mampu, kita lempak dalam air. Itu tak boleh. Yang tu najis. Pasal perbuatan kita campak. Dia jatuh sendiri. Contoh lalat tu tengah duk sembang kawan dia. Tiba-tiba krem. Sayap dia jadi krem. Dia jatuh. Jatuh. Bila jatuh tu dia jatuh sendiri. Bukan perbuatan kita. Jadi kita pun tak ada apa. Air tu suci ya. Cuma kalau lalat tekan lah. Kalau cicak buang lah tak payah tekan. Tekan pergi tenggelam cicak pula jam lah. Buang terus. Kan? Tu nampak tu. Dan tiada mengubahkan air itu. Tu dua syarat. Air yang jatuh cicak. Ataupun air yang jatuh lalat. Ataupun kala jengking. Syarat dia bukan kita campak lalat ataupun kala jengking tu dalam air. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua. Air itu jangan berubah. Boleh faham? Air itu tidak berubah. Sebelum cicak tu jatuh. Air itu tetap lagu tu. Bila cicak jatuh pun kita buat, macam tu juga. Tak berubah apa? Suci. Boleh ambil wuduk. Walaupun cicak mampu atas tu. Boleh? Habis. Cicak kita buang. Tapi nak buang tu, kita tajuk ekor dia. Ekor dia kena gitu kan? Ya. Okey. Betul. Ekor pun jatuh dalam tu. Maknanya kita tarik cicak tu, ekor dia jatuh. Kan? Bukan kita nak lepak ekor dalam tu. Buang pula ekor. Dia jatuh bukan sengaja. Ni pergi potong ekor. Kita pegang cicak kan ekor dia ni kan. Dia makna dia tak kuat kan ekor dia tu. Pegang kuat sikit jatuh. Jadi bukan perbuatan sengaja. Ni sengaja ambil cicak lempak. Tu tak boleh. Tu tak sengaja, tak ada masalah. Buang baliklah ekor cicak tu. Ambil wuduk. Kan? Habis. Demikian juga. Tiada dihukumkan najis air. Atau benda-benda yang cair. Dengan sebab masuk najis yang halus. Nampak? Demikian juga tidak dihukumkan najis. Tak boleh hukumkan najis. Air atau benda-benda cair. Selain pada air ni benda-benda cair. Yang sebab masuk najis yang halus. Halus ni yang tiada nampak dilihat oleh mata yang sederhana. Sekalipun daripada najis mughallazah. Nampak? Lalat hinggap. Nampak tak tu? Pada mata, pandangan mata sederhana. Tak nampak. Jadi dia masuk dalam air. Tak najis air tu. Pasal hukum dia kita tak nampak najis tu. Walaupun dia hinggap bangkai anjing. Pasal kita tak nampak. Itu fiqah. Fiqah dia duduk di situ je. Jangan pi melampaui. Bila melampaui saya kira. Jadi masalah lalu. Tak boleh. Dia benar mu lihat tak? Lihat pula bukan pandangan yang tajam tau. Ada orang ni jauh lagi dia nampak lah. Ada orang biasa je. Pandangan sederhana. Kalau kita ambil apa? Kantar tu. Mikroskop tengok memang nampak. Tak payah. Dia tengok lalat tu duduk sana, dia terbang. Tiba-tiba dia hinggap sini. Masa dia hinggap ni, kita tengok tak ada apa. Bekas dia hinggap. Okey lah. Tadi kita nampak dia hinggap di bangkai anjing tu. Kan? Lepas tu kita pun pergi kat lain, tengoklah dia main. Cuba tengok. Tak ada apa pun. Suci lah. Ini ambil kantong. Bungkui macam tu. Memang jam lah. Jadi susah diri. Sebab tu fiqah dia mudah gitu. Zohir. Dia bukan batin. Makna dia kalau hukum Zohir kata, suci. Suci ya. Kenapa suci? Kenapa? Pakai tak semayang terus. Dia lagu tu. Apa maksud tu? Dia tak nampak pada pandangan mata yang sederhana. Jadi pakai alat memang nampak lah. Kita pakai pandangan mata yang sederhana je. Sekalipun najis itu mughallazah. Mughallazah ni najis yang berat lah. Anjing babi kan. Ataupun yang jadi daripada anjing dan babi. Jadi hukum dia mudah. Tak najis. Okey, habis. Lepas tu dia kata adapun air yang banyak 2 kolah
atau lebih, tidak jadi mutanajis dengan sebab masuk ke dalamnya benda yang najis. Air 2 kolah senang, tak payah bincang apa. Jatuh najis, belum tentu najis lagi. Melainkan jika berubah bau, rasa dan warna. Kalau kita ambil dari sudut hukum penyakit kan, kita tahu masa penyakit ni, umat tu kita tak nampak kan. Okey. Jadi kita nak elakkan penyakit, apa dia? Sebab tu dia bukan haram, dia makruh ya. Okey, contoh ni. Biasa dengar ada air musyammas. Biasa dengar? Air musyammas. Biasa dengar? Air yang kena panas matahari. Biasa dengar? Dalam mazhab Syafi'i, air yang dipanas matahari itu hukum dia makruh. Kita guna. Sebab apa makruh? Sebab dia bila duduk dalam bekas yang mengeluarkan karat. Okey? Contoh dia duduk dalam tong drum. Tong drum ni dia boleh keluar karat kan? Jadi bila matahari suluh tu, kita akan nampak air tu macam berkilat-kilat sikit tu. Jadi dalam mazhab Syafi'i, makruh guna air tu. Pasal penyakit. Dan penyakit tu pula bukan confirm. Boleh bawa penyakit. Sebab tu hukum makruh ni boleh jadi penyakit. Tapi kalau yakin memang mudarat besar, baru naik haram. Ini macam kita kata, boleh jadi penyakit. Siapa yang sahkan tu? Doktor. Doktor tu memang sikoh, boleh dipakai ke? Doktor Islam, doktor beriman, kena tengok belakang tu. Tapi di sudut hukum nak sebut haram ke apa, dia tengok di situ. Mudarat yang macam mana? Mudarat yang melampaui, sungguh yakin, sungguh mudarat dia. Okey, haram kita guna. Tapi sah tak kalau ambil wuduk dengan air tu? Sah. Cuma perbuatan ambil juga air tu haram. Itu saja. Air yang dipanas matahari, guna juga air tu ambil wuduk, makruh. Dia tak keluar karat. Tak ada masalah. Dia cuma makruh tang panas. Ketika dia panas, makruh. Sejuk tak panas, tak makruh. Kalau air yang sejuk sangat, makruh. Mudarat tak kalau sejuk sangat air? Mudarat tak? Mudarat dia apa? Jadi apa? Kalau kita air sejuk sangat kita ambil, jadi apa? Jadi kita jadi air ketui apa? Kan kita jadi beku apa? Tak kan? Tapi kita jadi sejuk sangat kan? Ketika dia terlalu sejuk, makruh. Lepas tu kita ambil air panas sikit, tuang bagi jadi suam-suam sikit. Tak makruh dah. Jadi macam tadilah. Hukum sains kata, ni kena penyakit tau. Jadi kita tak ambil ni sebab penyakit. Itu cermat je dah. Itu orang panggil berhati-hati je dah. Jadi kalau kita ambil juga, sah tak wuduk? Sah. Itu hukumnya. Jadi saya tak ambil sebab saya berhati-hati takut kena penyakit. Takut kena penyakit. Confirm kan penyakit tu? Confirm sebab banyak orang kena. Tinggal. Tak ada masalah apa. Jadi nak kata haram tu tak boleh dah. Kalau mudarat tu besar semua. Sebab hukum dia lagu tu. Nampak tak? Walaupun kajian kata, benda ni tetap berlaku. Sebab sains ni kadang-kadang dia tak jadi. Seperti mana yang sains kata. Sebab tu dia kadang-kadang sains ni tak boleh pakai semua. Saya pernah cerita kan. Kalau ada seorang perempuan, dia mengandung anak luar nikah. Contoh ni contoh. Ada seorang perempuan ni dia dah terlanjur. Kan? Dia buat benda tak elok tu terlanjur dan dia ada anak dalam perut. Siapa yang sahkan anak dalam perut? Doktor. Pergi jumpa doktor, doktor tengok-tengok, doktor kata dah berusia sebulan ataupun 2 bulan kandungan ni. Jadi kita pula tak ada bini. Jadi orang refer kat kita perempuan yang telah terlanjur. Kita pun sanggup jadi pak sanggup. Ni contoh ni masalah ni. Kita pun tak apalah saya setuju kahwin dengan perempuan tu. Perempuan yang doktor sahkan ada anak 2 bulan kandungan. Kita pun kahwinlah dengan perempuan tu. Kahwin. Usia perkahwinan kita 6 bulan lepas kita berkahwin. Baru perempuan ni beranak. Anak kita. Bukan anak zina. Doktor sah apa tadi? Ada anak dalam kandungan? Ada. Kita pun menikah dengan perempuan ni. Kahwin. 6 bulan usia perkahwinan. Baru dia beranak. Perempuan ni. Anak tu anak kita. Bukan anak zina. Sebab apa? Sebab syariat kata sekurang-kurang bunting 6 bulan. Syariat. Serolip-rolip bunting 9 bulan. Sebanyak-banyak bunting 4 tahun. Syariat. Tu kena mengaji. Ni kita tak mengaji situ duk.
Betul ke? Betul. Betul ni. Macam tak betul, tak logik. Lilit tengkok mampus budak tu. Hang tahu mana? Itu syariat. Nampak? Syariat dia lagu tu. Jadi mengatasi tak sains tu. Hak teropong. Tak boleh pakai hak teropong tu. Faham tak tu? Kalau budak tu lahir 6 bulan lepas kita berkahwin. Ambil DNA pun tak. Itu sains. Tolak tepi tu. Walaupun doktor dah sah. Doktor sah ni bukan dia tak teropong tau. Dia teropong, dia ambil darah semua lah. Ujian semua cukup. Bukti budak ni ada dah dalam perut. Tiba-tiba kahwin dengan kita, 6 bulan usia perkahwinan baru beranak. Hak doktor tak boleh pakai. Pakai hak syariat lah. Sekurang-kurang bunting, 6 bulan. Sekurang-kurang. Kalau orang ni beranak usia 6 bulan, anak dia lah. Tak boleh kata anak zina. Walaupun doktor dah kata ada, tak pakai doktor tu. Pasal apa? Syariat. Kalau hang pakai doktor tu, rosaklah syariat. Nampak tu? Tapi kita pasti duk mengaji hak nu lebih pada syariat. Yang tu duk puluh hak tu lebih tu. Dia kata tak kena. Tak betul. Logik tak logik lah. Sains yang membuktikan. Sains ni betul belakang. Sebab tu sains dia tak boleh terima Nabi Isra' Mi'raj. Tak boleh terima. Sebab sains membuktikan kata mana boleh perjalanan yang beribu kilometer boleh pergi tak sampai sehari. Boleh terima akal? Tak boleh. Zaman tu pula bukan ada jet. Zaman tu ada roket. Tak ada. MyV pun tak ada. Kalau MyV tu laju kan. MyV pun tak ada. Kancil pun tak ada. Tapi boleh jadi tak benda tu? Boleh jadi. Kuasa Allah. Sebab tu syariat nombor 1. Sains tu nombor 2. Anak mengaji sains tak salah. Tapi jangan sains lebih pada syariat. Tu rosak. Macam tadi tengok perempuan tadi. Jadi anak tu boleh dibinkan kepada suami dia menikah dengan dia tu. Baru anak zina. Jadi anak tiri kepada suami dia. Faham tak tu? Sebab sekurang-kurang mungkin 6 bulan. Bawah pada tu baru anak orang lain, bukan anak kita. Faham tak tu? Ni cerita kata dia lahir 6 bulan lepas kita berkahwin. Baru anak kita. Boleh bin kita. Tapi kalau contoh kita kahwin dah 4 bulan dia beranak lah. Contohlah kan. Tak sampai 6 bulan lah. Anak tu anak siapa? Anak zina lah. Anak orang berzina dengan dia tu lah. Lepas tu tak boleh bin kita. Jadi siapa budak tu? Jadi anak tiri kita. Sebab kita menikah dengan mak dia. Boleh faham tak tu? Tu syariat. Sah lah. Sebab perempuan yang mengandung sebab zina, dia tak ada edah. Dia tak perlu tunggu anak tu lahir boleh menikah. Tak. Masa dia mengandung tu boleh menikah. Sebab dia zina ni bukan kahwin. Dia tak ada edah. Faham? Dia boleh menikah siapa-siapa dia nak menikah. Cuma orang mau dengan tak mau. Betul? Itu je. Tapi syariat lah. Kena faham gitu. Syariat dia lagu tu. Kita kena terima benda tu. Makna dia kalau tak bersama tu menikah buat benda. Baik tak payah menikah. Tapi nak cerita lagu tu lah kan. Dia bila tak bersama dah tentu bukan benih dia. Tapi bila bersama tu boleh jadi benih dia. Bila tak bersama dah tentu benih kawan tu. Faham tak? Dia tak payah bincang lah tu. Sebab dia tak bersama. Bila dia bersama boleh jadi anak tu anak suami dia hak dia menikah. Sebab dia bersama. Nampak tak? Tengok edah dia lagu tu. Sebab ada seorang budak ni ditanya saya. Dia kata, "Ustaz, saya anak zina." Tuan-tuan bayangkan. Dia main mengaku kat saya. Tapi mengajak satu sekolah. Mengajak. Habis kuliah tu keluarlah. Jadi budak-budak ni mai ikut saya lah, sembang. Bila saya masuk dalam bilik yang mereka bagi tu, ada budak ni masuk. Dia kata, "Ustaz, saya ada soalan sikit nak tanya boleh?" Saya kata, "Boleh." Orang lain semua tak ada. Dia kata, "Ustaz, adakah saya anak zina?" Ui, saya dengar-dengar tu terkejut tu. Saya kata, "Pasal apa hang cakap macam tu?" Sebab mak saya dengan ayah saya ni berkahwin, masa tu mak saya dah mengandung. Dia cerita kat saya. Ui, saya dengar-dengar tu terus macam terkejut tu. Lepas tu hang tahu mana? Mak saya habaq. Mak dia habaq kat dia. Jadi tu kita pelik agak macam mana boleh tahu dia lahir apa benda kan. Rupanya mak dia habaq. Lepas tu saya kata lah, okey, mak habaq macam mana?
Mak kata masa mak kahwin dengan ayah tu, mak dah ada isi dalam perut, mak dah silap. Cerita kat anak dia dewasa lah. Lepas tu, mak hang cerita dia hang lahir bila? Selepas saya mak saya kahwin dengan ayah saya tu, 6 bulan saya lahir. Saya bukan 9 bulan, saya 6 bulan je lahir. Lahir dah saya. Jadi adakah saya ni anak zina? Cerita lagu tu. Saya kata ni, hang dengar elok. Pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, sekurang-kurang bunting 6 bulan. Jadi hang ada, mak hang kata dia ada isi sebelum kahwin dengan ayah hang ke, dia tak ada isi ke, tak payah bincang itu. Bincang sekarang ni hang lahir bila? Mak hang abang lahir bila? 6 bulan usia perkahwinan mak saya dengan ayah saya lahir. Hang anak ayah hang? Bukan anak zina. Bukan anak zina. Hang jangan nak buat hang anak zina lah. Hang anak ayah hang lah. Sebab tu kena bohbin ayah hang. Oh ya kau Ustaz. Yang kata mak saya cerita tu tak boleh pakai mak hang. Mak hang cerita tu tak boleh pakai. Bukan mak hang tak boleh pakai. Cerita mak hang tu. Cerita mak hang kata dia dah mengandung, tak payah pakai benda tu. Tak payah dengar. Tak payah terima. Sebab hang tetap anak ayah hang. Dia pun seronok. Teriak tau. Teriak budak tu. Saya duk ingat saya ni anak zina Ustaz. Rupanya saya anak ayah saya. Tapi hang tengok abang saya apa? Hang cerita aku ni pasal nak tanya soalan kan. Nak tanya apa hukum macam mana nak jawapan tu. Lepas tu hang yang cerita apa-apa. Rasa jadi fitnah nanti. Dia cerita kan. Saya cerita apa tuan-tuan bukan nak cari tahu mana. Hang yang cerita apa-apa. Sebab nanti orang akan buat tomahan lah. Dia pun seronok. Seronok. Tu baik saya. Sampailah ni budak tu. Mungkin dah jadi pegawai kerajaan kot. Budak cerdik. Nampak tu. Tu kita kena terima benda tu. Kalau hak setengah orang pula, anak duduk lama dalam perut. Biasa. Cuma orang Yahudi ni dia tetapkan. Lebih pada kodan masa sekian-sekian, budak ni kena terbit. Itu yang hari ni cukup 9 bulan tak beranak, dia cocok ubat bagi beranak. Betul tak? Pasal tu undang-undang. Kan dia cerita dah, sekurang-kurang bunting 6 bulan. Serolik. Rolik ni kebiasaan. Bunting 9 bulan. Bila cukup 9 bulan, akan berasa lah nak beranak. Betul tak? Dah rolik. Ada orang dia 9 bulan pun tak berasa nak beranak. Biar pi lah. Tapi boleh ke biar pi? Tak boleh. Pasal apa? Pasal sistem tu set dah. Cukup 9 bulan kalau tak beranak juga, cocok ubat. Operate. Belah, keluar kot tingkap. Memang sungguh benda tu. Sebab kalau tengok dalam sirah kitab-kitab sejarah ni, termasuk sirah-sirah imam-imam mazhab. Mazhab 4 tu. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali tu. Imam-imam 4 mazhab. Semua mereka ni duduk dalam kandungan lama. Ada setengah imam ni duduk setahun, 2 tahun. Dalam perut. Beranak-beranak terus pergi sekolah. Masih besar terus. Dia boleh pergi 4 tahun. 4 tahun pergi. Budak. Tapi biasanya 9 bulan berasa nak beranak dah lah. Sebab rolit. Kalau dah 9 bulan tu tak berasa lagi, biar pergi lah. Sampailah berapa lama dia nak duduk? Sebanyak-banyak 4 tahun. Dia duduk sampai setahun lebih. Silakan lah. Tapi boleh? Tak boleh. Pasal undang-undang, saat lagi budak ni duduk lama, saat lagi tali pusat lilit nekok dia. Betul tak? Kalau lilit sungguh, nampak sungguh, tak apalah. Jadi selama budak ni duduk dalam perut ni, Allah Ta'ala tak jaga ke budak ni? Bertanya tengok, budak yang duduk dalam perut bila mak dia mengandung, dia makan apa? KFC? Kan dia makan apa? Donat? Dia makan apa? Budak dalam perut mak tu duduk makan apa? Apa yang mak dia makan? Mak dia makan KFC, dia pun tiba KFC ya. Dia makan apa? Budak tu hidup. Dia makan darah haid tu. Sebab tu perempuan mengandung keluar dah haid. Darah haid tu diproses jadi makanan budak tu. Sebab tu Allah Ta'ala tahu dah benda tu. Yang nak pergi nak buka keluar cari nama. Darah haid tu makanannya. Tapi bukanlah masuk darah tu. Proses lah. Proses. Makanan tu, darah haid tu diproses jadi makanan budak dalam kandungan. Waktu dia hidup. Jadi yang tak payah duk risau apa. Yang nak makan ni mak dia mengidam. Minta nu lah sate lah apa lah. Daging wagyu lah bungkui. Yang bungkui suami dia botak kepala.
Tak boleh makan pula, suami tak mampu nak beli, anak helium meleleh. Pandailah hang. Kan? Oh, tu manusia ni kadang-kadang susah. Habis nak faham gitu syariat dia gitu. 6 bulan, sekurang-kurang bunting. Segolek-golek bunting, 9 bulan. Sebanyak-banyak bunting, 4 tahun. Jadi budak boleh biar. Dan saya pernah cerita kan, kata, anak saya yang sulung duduk dalam perut mak dia 10 bulan, 10 hari. Anak saya nak sulung. Sebab bini saya tak berasa nak beranak bila cukup 9 bulan. Tak berasa. Tapi saya kena bawa lari lah bini saya. Satgi nurse mai rumah. Mai rumah kata ni dah sampai tempoh ni tak beranak lagi. Nanti saya pergi hospital. Saya buat lari balik ke rumah mak mentua. Nurse mai rumah mak mentua, saya lari balik kampung. Duk pergi lari. Cukup 10 bulan, 10 hari. Lepas tu tak boleh lari dah. Sebab bila saya balik rumah mak mentua, mereka tunggu siap dah. Tak boleh buat lari tu. Dia kata, kalau malam ni tak beranak, kami ambil malam ni. Bedah. Oh, saya punya risau. Nampak macam mana? Semayang hajat lah. Minta doa semayang hajat. Malam tu juga, bini sakit nak beranak. Oh, makbul lah. Doa saya jangan main-main lah. Makbul lah. Sebab kita terdesak lah. Kalau kita tak beranak malam ni dia pun nak belah dia. Tak gelabah. Berdoa, ya Allah, mudahkanlah. Malam tu bini kata, bang, sakit lah. Oh, sakit. Bawa pergi hospital. Bawa pergi hospital tu, tak beranak lagi malam tu. Esok baru beranak. 10 bulan, 10 hari. Kalau boleh setahun tu. Tapi tak tahu orang perempuan tu dia larat bawa dah. Tahu? Betul tak? Tapi nak cerita, Allah bagi. Dan benda tu boleh pergi sampai tu. Itu syariat. Sains tak boleh. Sains kata tak boleh. 9 bulan mesti keluar. Budak ni lemah. Lemah dalam perut. Habis lagi Imam Syafi'i tu tak lemah pun. Ni Yahudi. Nak Yahudi. Tu planning dia. Sebab dia gini. Lagi lama dalam perut, lagi cerdik budak. Sebab tu imam-imam masak ni cerdik tak? Cerdik. Pasal lama dalam perut. Kita keluar awal. Tu kurang sikit tu. Kan? Kalau rolek tak apa. Tu budak. Akal dia. Dia cerdik lebih sebab lama dalam perut. Ini memang hakikat. Nampak tak? Kita kena terima tu. Sains tu nanti dulu. Yang doa lebih yang jadi tu tak. Tak jadi wali-wali tu tak. Macam mana? Yang doa yang jadi tu tak. Pasal wali-wali doa. Jadi wali-wali kan. Maksud dia orang tu wali-wali orang hebat doa ni. Mak bapak tu penting doa. Ni mak pula kata, anak aku ni kalau lahir tak jadi apa, memang tak jadi apa. Dah hang doa tak jadi apa. Syekh Abdul Rahman Sudais tahu? Tahu Syekh Abdul Rahman Sudais? Imam Masjidil Haram tu. Dialah ketua bagi 2 Masjidil Haram tu. Madinah dengan Mekah. Masjid Nabawi, Masjid Haram, dia yang menguasai. Dia yang tentukan imam ni siapa. Syekh Abdul Rahman Sudais. Dia ni masa kecil-kecil, mak dia duduk doa dia. Tahu doa apa? Hang ni nakal betul lah. Mak doa bagi hang jadi imam Masjidil Haram, jadi sungguh. Sebab mak dia tak pernah kata, hang ni tak guna betul ya. Mak dia tak pernah kata macam. Mak dia akan sebut perkataan macam ni. Hang ni nakal sangat ni, mak doa sumpah hang jadi imam Masjidil Haram kot. Jadi sungguh imam Masjidil Haram. Ni dia cerita ni kisah. Mak dia tak pernah cakap benda tak elok. Itu makbul doa mak. Sebab tu mak jangan duk kata, hang ni kalau mak tahu mak pecik hang dalam perut je. Kalau pecik dengan perut, dengan mak mati. Jangan cakap macam tu. Cakap macam mana? Hang ni, mak sumpah hang jadi profesor. Macam tu. Bila kita marah sangat kat anak kan. Sumpah je. Mak sumpah hang jadi ustaz. Anak kata, biar betul mak ni. Mak sumpah hang. Pasal hang ni nakal sangat. Doa ibu. Macam ni, doa Tok Wali. Orang yang makbul doa. Salah seorang mak lah. Ibu bapak tu. Jangan doa tak elok kat anak. Okey, sikit lagi. Terlajak dah ni. Patut kita berhenti awal ni. Tu kita berhenti lah. Abang tidak buat macam ni tadi. Kita berhenti awal ni. Soalan banyak kan? Iyalah. Patut kena buat. Ni soalan tanya-tanyanya jenuh nak berhenti. Kitab baru baca 3 baris. Yang dikatakan air 2 kolah itu ialah sebanyak lebih kurang 52 galen. Berhenti lah. Allah lah. Lain kali tu bulan depan jangan tanya soalan. Kalau tanya memang macam ni. Dia jadi lambat sikit. Maksud dia lepas kuliah baru tanya. Cantik eh? Baru dia dan habis kitab. Tidak, kitab ni mau 13 tahun tau. 13 tahun baru habis.
Jadi bila habis kitab, okey tanya soalan satu dua, kita jawab, okey balik. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.